keberkatan oleh Allah SWT ke atas kita di dunia dan akhirat. Di samping itu kita insya-Allah mendapat syafaat daripada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi pada pagi ini saya ingin membawakan satu tajuk yang tidak panjang, cuma sekadar perkongsian yang ada ataupun memang berguna kepada hidup kita apabila apa disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, maka segala-galanya bermanfaat. Maka kita tengok pada pagi ini itu satu tajuk atau abwabul at'imah, iaitu bab berkenaan dengan makan. Amma ja'a 'ala man kana ya'kulu Rasulullah SAW. Bab yang telah datang ia pada mana dengan hadis yang membicarakan atas apa yang dimakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebuah kitab ini, kitab Baharul Mazi ya. Maka ketahuilah kiranya ya saudaraku, adalah kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu amatlah senangnya dan tiada berpayah atau bersusah dunianya seperti dunia orang sekarang ini. Ini kata Syekh Idris yang mengarang kitab ini sekitar tahun 50-an. Maknanya Nabi kita ni tuan-tuan, puan-puan, tidak bersusah payah dalam segala apa benda dunia ni, termasuklah makan. Maka Nabi SAW tidak bersusah payah, maknanya nak menyediakan makan macam kita lah kan. Apa yang ada Nabi makan. Walaupun Nabi kita SAW boleh saja nak makan yang macam-macam, tapi tidak ada kesukaan pada dirinya. Kemudian hinggalah orang kita sekarang ini setengahnya jika tidak berhidang. Kalau tak nak berhidang, tak mau makan, kata Syekh. Dan jika tidak berlauk sedap, tak lalu makan. Dan jikalau nasi daripada beras yang sedap dan tumbuk yang cerak, jadi mengkalan makan. Maknanya ada nasi, nak ada pula benda-benda sambal, baru boleh makan. Tak ada, tak boleh. Ada cerita bergaduh lelaki bini pasal orang rumah tak buat sambal belacan. Bergaduh sampai tak nak makan, bercerai pada. Pasal apa? Pasal orang rumah tak tumbuk sambal belacan, pantang dia mesti ada sambal belacan. Ada ayam pun sambal belacan mesti ada. Ni yang jadi masalah, maknanya yang dilarang oleh syarak. Pasal sambal belacan boleh bergaduh kan? Jangan bergaduh pasal sambal belacan. Dan jikalau roti daripada tepung kasar nescaya tidak bersentuh dimakan. Maknanya kita sekarang ni makan roti lembut. Tak kira lah roti John ke roti gardenia, maka roti itu lembut. Sedangkan pada zaman Rasulullah SAW, roti yang Nabi SAW makan, roti yang kasar, keras. Sebab itu Nabi kita Muhammad SAW bila makan, dia konyah tu berkali-kali. Berkali-kali maknanya konyah sampai rumat, telan. Kenapa? Kerana roti pada zaman Nabi SAW roti keras. Jadi bila makan Nabi kita konyah tu banyak kali, telan. Maka ambil pula cubitan ataupun yang kedua tu, masuk pula konyah tu yang dalam ni dah kembang lah. Sebab itu cepat kenyang. Sebab itu Nabi kita cepat kenyang. Di antara Nabi ajar, maknanya dah kembang dalam perut, mulut kunyah lagi, nak menghancurkan makanan dalam mulut. Itu pada zaman Nabi kita Muhammad SAW, roti memang keras. Baik. Jadi semua itu memayahkan kehidupan dunia. Umpamanya kalau kita tengok sekarang ni dalam media sosial ke dalam TV ke, orang memikirkan macam mana nak buat resipi, taruh itu, taruh ini. Maka benda ini dari segi syarak harus, tidak haram. Cuma banyak membuang masa. Kena taruh ini, buat pula pertandingan memasak, pertandingan masak sampai paling sedap. Tidak dilarang oleh syarak. Cuma kalau kita berjam-jam menguruskan masak tu saja, nak bagi sedap sangat, maka itu membuang masa namanya. Tetapi adakah dilarang? Tidak dilarang. Bahkan harus saja nak bagi makan sedap. Harus saja isteri ini dia cari apa yang paling sedap untuk menyukakan hati suami dan anak-anak dia. Harus. Tidak dilarang oleh syarak.
Cuma jangan melampau-lampau. Bangun subuh masak untuk sahur, bangun subuh masak sampai untuk buka. Kerja masak je sebenarnya harinya, itu tak boleh lah. Masak je, kecuali kalau dia berniaga, cerita lain. Dia nak berniaga memang dia kena masak banyak, tu cerita lain. Ni cerita nak bagi anak-anak makan sedap tu daripada subuh sampai buka, itu tak boleh. Adapun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ia berhadap kepada makan berhidang dengan macam-macam jenis, ataupun makan dengan tepung tumbuk halus. Tepung tumbuk halus, tepung yang dia ayak, maka Nabi kita tak makan. Bukan tak makan, pada ketika itu tidak ada lagi kaedah roti macam sekarang, roti gini tak ada. Roti itu kasar. Kalau di Mesir tu kita panggil aish, roti aish. Aish ni roti dari gandum, makannya panas-panas sedap. Kalau sejuk terbuat keripik pasal dia keras, kan? Atau makan dengan bermeja. Makan dengan bermeja. Makan bermeja ni makan pakai meja lah. Bahkan makan ia apa roti yang boleh jadi mengenyangkan. Mana Nabi kita tak makan roti yang halus, yang lembut. Tak makan roti, maknanya tak makan dengan bermeja ataupun atas meja. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam makan apa saja roti yang boleh mengenyangkan dan boleh kuat atas bekerja dan beramal ibadat, sebagaimana tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, an Qatadah an Anas qala ma akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi khiwanin wala fi sukurajatin wala khubza lahu muraffaqa. qila liqatadah fa'ala ma kanu ya'kuluna qala ala hadhihi as-sufrah. Hadis hasan sahih. Maka daripada Qatadah, daripada Anas katanya, yang bermaksud seorang sahabat katanya, tiada makan Rasulullah SAW pada meja. Nabi kita tidak makan di atas meja. Siapa yang cakap ni? Anas. Siapa dia Anas ni? Khadam Nabi SAW. Dan tiada pada, maknanya yang ditaruh segenap perkara daripada gulai rendang dan sebagainya. Maknanya disebut di sini Nabi kita kalau makan tak ada di atas meja, dan pada maknanya fi sukurajatin wala khubza, tak ada beridang, tak ada bermangkuk-mangkuk atas hidangan tu, tak ada. Maknanya ada pecel, ada jelata, ada rendang, tak ada. Nabi kita tak makan macam itu. Baik. Kemudian, dan tiada dimasakkan baginya roti daripada tepung yang bertumbuk halus. Maknanya tidak ada roti yang lembut yang Nabi kita makan. Bila didengar orang akan kata Qatadah demikian itu, lalu ditanya orang padanya, qila Qatadah, qila li Qatadah fa'alam kanu yaqulun qala ala hadhihi safra. Kata orang dia Qatadah, maka atas apa ada Nabi dan isi rumahnya makan? Maka apa dia yang Nabi kita dan ahli keluarganya makan? Atas apa? Atas apa? Jawabnya iaitu ini sufrah. Kita pergi seperah. Kan dulu orang dulu kalau atas lantai seperah, kita tak pergi cadar atas katil kan. Kalau atas meja, atas lantai nak makan seperah. Sekarang dia orang panggil apa? Lapik meja, alas meja. Dulu orang dulu seperah. Ada orang tak tahu seperah tu. Rupanya seperah ni dalam bahasa Arab. Seperah, gelak. Seperah apa seperah tu? Dia ingat bahasa orang dulu. Memanglah orang dulu dah ngaji. Nabi makan atas sufrah, iaitu tikar daripada daun tamar. Kita punya sufrah zaman dulu, zaman masih kecil tu menang bulu kambing. Opah lu mak tak ada apa nak buat, dengan menang bulu kambing jadi sufrah kan. Jadi yang disebut dalam kitab ini apa di sufrah, iaitu tikar daripada daun tamar dan terkadang daripada kulit. Ada daripada daun tamar dan ada daripada kulit yang dibuat lapis makan. Maka atas itulah mereka itu makan. Baik, makan di atas sufrah. Kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin dan syarahnya Az-Zabidi, sebab sayugia ni, apa dia sayugia ni? Sayugia ni sepatutnya
diletakkan makanan itu atas sufrah yang terlenyap di atas bumi. Maknanya sepatutnya diletakkan makanan itu di atas sufrah yang dilenyap, maknanya yang dibentang di atas bumi, sepatutnya. Kerana yang demikian itu lebih hampir dengan perbuatan Rasulullah SAW daripada meletakkan makanan di atas meja. Dan sufrah itu asalnya sufrah itu asalnya bagi makanan yang diperbuat bagi orang yang mengembara. Asalnya orang musafir pakai sufrah ni. Dia letak ataupun dia bawa sufrahnya ketika bermusafir. Kenapa? Bila dia nak makan, dia akan duduk dan dia akan bentang. Itu asal sufrah itu. Kemudian dihantarkan dan dikatakan bagi satu barang yang diletakkan makanan atasnya, maka itulah sufrah. Asalnya orang musafir pakai, nak mengembara, nak berjalan, bawa sama ada kulit ataupun apa yang untuk dijadikan lapik makan. Jadi di sini perbahasannya makan atas meja. Kata Az-Zabidi dalam kitab Syarah Al-Ihya Ulumuddin, adalah makan atas meja itu tiada pernah diperbuat Nabi kita sebagai tersebut dalam hadis, yang disebut dalam hadis yang kita bacakan tadi. Maknanya Nabi kita SAW tidak pernah makan di atas meja. Kemudian dan di dalam Bukhari pun mana menceritakan meletakkan perkara yang sama. Bahkan ia ada setengah daripada orang yang bersilap-silap diri. Asalnya, maknanya meja ni tak ada lah, ataupun Nabi kita memang tak pernah makan atas meja. Jadi membuat peliharakan dirinya daripada jangan payah tertunduk. Orang yang pakai meja ni untuk bersedap-sedap, maknanya guna untuk tak payah tertunduk. Maknanya nak makan, nak tertunduk kepala waktu makan, senang, atas meja terus je, dekat je dengan mulut. Kalau bersila di kerang atau duduk cara sunnah tu kerang, sangkut perut, sakit kaki, lepas itu jauh tangan tu agak kan, maka jadilah makan atas meja itu bid'ah. Sudah bid'ah makan atas meja ni, kira macam mana ni? Tetapi harus dua, tu kena faham. Jangan bila bid'ah kerang balik bakul meja, dia harus boleh yang tidak mendatangkan larangan syarak. Kenapa? Kerana bid'ah ni dia ada 5 macam hukum juga. Bid'ah yang wajib, bid'ah yang sunat, bid'ah yang wajib, bid'ah yang makruh, bid'ah yang haram, bid'ah yang harus, kan? Bid'ah yang sunat ni macam mana? Nanti kita tengok. Bid'ah yang wajib, kalau perkara itu maknanya membantu syarak, bahkan kalau tak buat menjadikan syarak itu maknanya tergugat. Mengadakan kitab-kitab, menulis buku-buku yang berkaitan dengan agama, dengan akidah, menyelamatkan akidah daripada sesat dan sebagainya, maka itu bid'ah yang wajib. Bid'ah yang harus, meja lah, meja, bangku, pinggan, sudu. Chopstick boleh tak? Boleh saja. Cuma tuan-tuan lambatlah makan chopstick kita orang Melayu, kan? Lepas itu bid'ah yang makruh. Bid'ah yang makruh ni yang meletakkan sesuatu amalan ataupun surah yang dibaca pada malam Jumaat, mesti kena baca Yasin. Tak baca Yasin tak boleh, maka ini makruh. Tapi kalau kita tidak meletakkan, maknanya malam Jumaat baca surah apa pun, ataupun kita letak baca Yasin malam Jumaat ni, kenapa? Kerana surah yang senang, maka dia tidak jadi makruh. Tapi kalau berdebat mesti malam Jumaat, maka dia jadi makruh. Bid'ah yang haram, banyak ada bid'ah yang haram. Perkara yang sabit dengan hukum yang kekal sampai hari kiamat, kita ubah, maka tu haram. Yang sabit dengan hukum kita ubah. Kita tak usah buat sembahyang hari Jumaat, susah, kita buat sembahyang hari Sabtu, haram, tak boleh, kan? Maka bid'ah yang sunat, contoh dia sembahyang sunat qabliyah maghrib, Nabi tak buat, tapi sahabat buat, Nabi tak larang. Dia bertakrir dalam maknanya, Nabi tengok sahabat buat dan Nabi tak larang. Sebab itu qabliyah sebelum maghrib, ada setengah ulama mengatakan afdal kita terus sembahyang maghrib. Setengah ulama mengatakan kalau tak ada orang, tunggu orang datang lambat, sembahyang pada dulu. Nabi tak buat, tapi bila sahabat buat, Nabi tak larang. Maka itu qabliyah sebelum maghrib, kerana maghrib tu waktunya pendek. Baik, itu di antara sebuah sedikit berkenaan dengan bid'ah tadi ni. Kita tengok lagi. Kata Imam Ghazali rahimahullah alaihi,
dan sesungguhnya 4 perkara yang baru. Apa dia yang baru ni? Yang bid'ah lah, bid'ah sampai kau. Yang baru jadi kemudian daripada wafat Nabi SAW. Maknanya selepas wafatan Nabi ada 4 perkara baru. Selepas daripada itu, apa dia? Yang pertama meja dan ayat tepung. Yang kedua ayat tepung. Ini disebut dalam kitab Syama'il Muhammadiyah pun sebut kerana ayat tepung. Zaman Sayyidina Osman bermulanya ayat tepung. Zaman Sayyidina Osman roti dah sedap, dah lembut. Zaman Nabi roti keras. Dan asnan, maknanya perkara yang berkaitan dengan gigi, ubat gigi ke, ma'ajun lil asnan ke, ubat gigi ke, dan sabun. Habis zaman Nabi dulu tak pakai sabun ke? Macam mana? Zaman Nabi SAW, walaupun tidak ada sabun, ada cara lain. Atau orang Melayu dulu sebelum ada sabun pakai apa? Pakai apa? Pakai tanah liat. Pakai aqua sintuk kan? Orang dulu pakai aqua sintuk. Dia tak ada bau tapi dia ada buih. Ada ikut zaman itu. Maka bila ada sabun, maknanya perkara yang baharu, maka harus dari segi syarak. Tak ada masalah. Jangan pula nanti balik orang, bid'ah semua ni, bid'ah. Habis bid'ah semua. Jalan kaki je ke mana-mana. Jangan naik kereta. Motor pun jangan naik. Kan? Baik. Kemudian makan atas sufrah. Makan atas sufrah ke aula lebih utama atau makan atas meja? Makan atas sufrah ke lebih utama ataupun makan atas meja? Dia datang kepada soalan. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, sesungguhnya kami kata makan atas sufrah itu lebih utama daripada makan atas meja, kerana muwafaqah dengan jalan Nabi SAW. Ini kata Imam Ghazali. Tetapi tidaklah pula kami kata makan atas meja itu ditegah akan sebagai tegah makruh atau haram. Maka tak ada tegah. Makan atas meja kata tegah makruh pun tidak, tegah haram pun tidak. Maka harus, boleh saja makan atas meja, kerana tidak ada sabit tegahannya pada syarak. Tidak ada sabit tegahan pada syarak. Cuma yang ditegah ini kalau melampau-lampau. Pinggan daripada meh, bangku daripada meh, lepas itu apa lagi? Sudu emas, perak. Maka ni dia tegah tak boleh syarak. Tapi kalau setakat bangku kita tu beli kedai dekat-dekat sini je, apa masalah ni? Tak ada masalah. Kemudian makan atas meja itu bid'ah. Mengapa dikatakan bid'ah? Bukankah kata bid'ah itu dia tegah? Bukankah bid'ah itu benda baru yang Nabi tak buat, bahkan dia tegah? Wa kullu bid'ah dalalah wa kullu dalalah finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan sesat itu masuk neraka. Maka ni kena faham. Yang kata masuk neraka ni, wa kullu di sini, kullu itu ada juz'in. Kalau dalam ilmu mantiq, setiap kulli dia ada juz'in. Dalam semua tu akan ada juz'in. Juz'in ini bahagian-bahagian ataupun sebahagian daripada yang diharuskan. Contoh dia, semua orang kampung lari. Takkan semua lari, mesti ada 2-3 orang tinggal. Itu istilah faham macam tu. Budak-budak sekolah tu semua dapat 100%. Takkan semua 100%, mesti ada 90%, seorang dua umpamanya. Kan? Contoh datang Banda Yu ni, dah tengok kita semua orang, dah tengok semua orang. Padahal bukan semua pun. Tapi istilah ayat orang manusia ni, maknanya dalam ilmu mantik, dalam semua tu dia ada juz'in. Kebakaran ini 100%. Dalam 100% tu cari, mesti ada lagi yang tinggal bank duit, mesti ada lagi buku-buku yang hidup. Itu dari segi adatnya. Maka yang dikatakan kullu bid'ah dalalah wa kullu dalalah finnar itu maknanya setiap yang sabit dengan syarak diubah, maka itu masuk neraka. Macam tadi lah sembahyang bersatu, ubah apa lagi, maka itu masuk neraka. Maka perkara-perkara yang berkait dengan usul, sabit dengan hukum, maka dia tidak dikira bid'ah yang dalalah. Maka itu termasuk dalam bid'ah yang 5 tadi ni. Boleh jadi dia jadi harus, boleh jadi dia jadi wajib, boleh jadi dia jadi sunat. Itu kena faham. Bukan semua kita nak bid'ah dah, tak boleh. Itu kaedah, kena faham. Kan? Baik. Dan barang yang dikatakan orang adanya dan terbitnya kemudian dari waktu Nabi itu dikira bid'ah. Maka bid'ah itu tiadalah bid'ah yang ditegah semata-mata, bahkan bid'ah tertegah itu ialah bid'ah yang melawan jalan Nabi yang tetap dan sabit.
Itu yang dilarang. Dan bid'ah yang mengangkatkan dan membuang satu pekerjaan daripada syarak serta kekal alatnya. Bahkan bid'ah ini terkadang wajib ia pada setengah awal kerana kemahuan maslahah begitu, bahkan menjadi wajib. Contoh, orang dah tak boleh makan atas sila, mana dia tak boleh duduk sila makan, maka wajib dia makan atas meja. Takkan nak paksa dia juga, tak boleh. Contoh kalau orang tua kan duduk atas kursi roda, tak kira ini sunnah, menerap makan, jangan makan atas meja, ini sunnah, yang ini gila. Tak boleh, dia kena makan atas meja. Janganlah sampai begitu. Apabila berubat atau apabila berubah dan bertukar sebab-sebabnya dan alatnya, maka atas maslahah, maka disuruh oleh syarak. Maka tiada kesamaran pada kita bukanlah menggunakan meja itu, melainkan mengangkatkan makanan dari bumi supaya memudahkan makan dan menyenangkan diri waktu mengambil makanan itu, dan bermacam-macam lagi barang yang tidak ditegah padanya. Dan 4 perkara yang tersebut dalam perkara itu tadi, apa dia? Meja, ayak tepung, asnan dengan sabun. Maka 4 perkara itu tidak menjadi masalah, bahkan diharuskan. Contoh dia, kerana memakai sabun itu lebih menyucikan dan menghilangkan lemak-lemak tangan apabila dibasuhkan dengan dia, maka pakai sabun itu maka menyucikan. Yang jadi haram ni apa dia? Yang jadi haram ni bila sabun itu tahu dah sabun ni ada campur dengan khinzir, tu haram lah. Tapi kalau tak ada perkara yang berkaitan dengan perkara yang haram, maka dia jadi harus, bahkan dituntut oleh syarak. Takkan nak ambil tangan busuk. Maka syarak menyuruh kita ni bersih, berwangi-wangi. Kerana terkadang tidak jadi kebiasaan bagi mereka itu membasuh tangan dengan sabun, atau tidak mudah mendapatnya. Kadang-kadang ada orang dia tak boleh, dia allergic umpamanya, ataupun dia susah nak dapat sabun itu. Dan adalah mereka itu berbimbang dengan pekerjaan agama. Maka kalau kita tengok pada zaman salafus salih, pada zaman Nabi kita, mereka tiada memakai sabun untuk membasuh tangan mereka pada zaman Nabi. Maka tidak ada pada ketika itu. Tetapi ada cara yang lain. Apa dia? Dan adalah mereka itu berbimbang dengan pekerjaan agama, lebih dicita daripada sangat menuntut cuci. Maknanya ketika zaman Rasulullah SAW, para sahabat, mereka ini bimbang dengan pekerjaan agama. Maknanya mereka ini sentiasa berjaga, tak ada nak bersibuk-sibuk mencari pula. Pergi zaman tu tak ada Tesco, maknanya tak ada sibuk-sibuk dah nak mikir macam mana cara dapat sabun. Sampai 6 bulan mikir cara buat sabun, tinggal habis amalan tak ada. Maka mereka lebih memikirkan tentang amalan. Kerana ini para salafus salih, ini para sahabat yang kita tak terfikir cara amalan mereka itu. Nak dibandingkan kita ni terlalu jauh kan. Kemudian tak ada pula mereka ni sangat mencita-cita daripada bersangat-sangatan menuntut cuci. Dan sungguhnya ada mereka itu tidak berbasuh tangan pula, dengan kita mendapat tahu daripada tarikhnya. Dan ada mereka itu yang tidak berbasuh tangannya. Macam mana pula ni? Ada ke zaman dulu tak basuh tangan? Ada, tapi ada cara lain. Apa cara dia? Dan adalah sapu tangan mereka itu pada tapak kakinya. Jadi tuan-tuan boleh praktik kan, lepas makan sapu kat tapak kaki, berminyak je lantai kan. Itu cara dulu. Kenapa? Tapak kaki itu berdebu. Kerana debu ni menggantikan air. Maka dari segi syaraknya sama je. Kalau air itu 99%, maka debu itu kekuatan dia 50 ataupun 60%. Sebab itu bila tidak ada air, kita kembali kepada fitrah. Apa dia? Cari debu, tayamum. Bila tak ada air, maka bila ada air, wajib basuh dengan air. Kerana air itu kekuatan dia 99%. Itu kita kena faham. Maknanya sapu tangan dekat tapak kaki. Kemudian atau ada disapu mereka itu akan tangannya pada anak-anak batu. Disapu pada anak-anak batu, maknanya sapu tangan, basuh. Kita kata basuh lah, maknanya bersihkan tangan itu dengan anak-anak batu. Basuh dengan syarat batu yang bersih lah kalau tuan-tuan nak buat, boleh buat. Contoh dalam bab istinja. Dalam bab istinja, sunat kita istinja dengan batu dulu, baru dengan air.
Tapi adakah kita letak batu dalam bilik air kita? Kena main dengan budak lah kalau ada buat anak cucu, pecah sebenarnya. Sebab itu kalau kita tengok dalam hadis Nabi SAW, dalam bab fiqh pun sama, maka Nabi beristinja dengan batu dulu. Lepas itu baru Nabi pergi ke hammam basuh dengan air. Tetapi adakah kita ni tidak mengikut sunnah, basuh terus aja? Maka tidak juga. Itu sunat, maka kita gunakan air terus. Kita terus pakai air, kita tak pakai lah batu. Tapi ada kala tu bila mana tidak ada air, maka pada ketika itulah kita menggunakan batu. Batu yang macam mana? Bukan batu yang licin, maka batu yang kesat, tidak pula tajam. Jangan cari batu tajam pula kan. Kalau kena buasi jenuh. Lepas itu daun, jangan cari daun mengkuang, cari daun yang kesat kan. Itu kena tahu kan. Yang tak boleh apa dia? Tak boleh istinja dekat benda-benda yang licin, tak boleh istinja dekat tulang dengan kuku, tak boleh gading gajah, tak boleh. Maka Islam ni dia dah hajar, syarak kita dah hajar. Maka begitu juga sahabat pada zaman dulu, pada zaman Nabi. Maka kalau tidak ada air, maka mereka akan basuh dengan kerikil-kerikil anak-anak pada jari-jari mereka, tangan mereka ini pada anak-anak batu. Maka perbuatan mereka itu yang demikian tidak menegahkan keadaan membasuh dengan air itu. Keadaan ini tidak menegahkan membasuh dengan air itu. Baik, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Maka kita tengok di sini daripada hadis ini dalam bab makan saja, maka apakah yang dilarang? Maka tidak ada larangan, maknanya kalau kita nak makan boleh saja makan tentang beridang. Adakah haram makan beridang? Tidak. Adakah makruh? Bahkan tidak juga. Maka harus boleh dia makan beridang, nampak hidang sekalipun. Maka yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi serta anak-anaknya, ahli keluarganya, mereka ini tidak bersibuk-sibuk, maknanya nak makan lebih-lebih. Kita pasal kita ni ialah kita pertama, kita orang biasa, kita manusia biasa, makan pun kuat kan. Jadi kita pun nak lah banyak, boleh je. Makan berdiri berada, makan berdiri, minum berdiri. Baik. Ada larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan makan berdiri. Tetapi ada hadis yang Nabi makan berdiri sementara berjalan dengan para sahabat. Maka di sini ada dua keadaan. Dia tidak mengharamkan, bahkan setengah ulama mengambil jalan makruh. Makruh makan berdiri. Dia tak jadi haram. Makruh makan berdiri. Tengok keadaan. Begitu juga dengan minum berdiri. Ada minum berdiri yang dilarang. Nabi larang sahabat minum berdiri. Tetapi minum air Zam-Zam sunat berdiri. Kan kita dalam Masjidil Haram tu, kita tengok kat bawah tu, kita minum baca doa kan, sunat berdiri. Maka makan berdiri, minum berdiri, kita meletakkan kepada hukum makruh. Yang tak boleh makan berlari. Makan berlari yang tak boleh. Itu bahaya. Itu makruh. Baik, berkenaan dengan hidangan diri, maka disuruh oleh syarak juga kepada kita memberi orang makan. Memberi orang makan ini salah satu yang Allah Ta'ala akan gantikan di syurga. Bahkan dalam satu riwayat mafhum hadis, Allah Ta'ala malu pada orang yang memberi makan pada orang yang nak makan, sama ada orang itu memerlukan makan atau orang itu tidak memerlukan, sama ada dijemput atau tidak dijemput. Maka orang yang memberi makan ini pahalanya besar. Maka orang yang memberi makan ini maka berebut-rebutlah dari kalangan, maknanya orang mukmin nak bagi orang makan. Kalau dah berebut-rebut, mestilah banyak lauk kan. Jadi kalau katalah kita nak pakai, maknanya kalau orang tak faham, dia baca zahir hadis saja, maknanya sebab apa bagi makan banyak-banyak? Kan Nabi tak bagi, biar satu jenis lauk je, kamu seorang je masak apa ni, orang lain jangan. Tak ada. Nak bagi makan, bahkan siapa yang bagi itu Allah Ta'ala malu. Malu di sini maknanya mungkin sifat Allah Ta'ala haya'u kepada hamba-Nya yang betul-betul bertakwa. Nak menunjukkan kesantunan Allah Ta'ala kepada makhluk, kepada hamba-Nya. Maka sebab itu memberi orang makan disuruh oleh syarak. Sebab itu di Mesir contoh dia, ada satu, bukan satu, di Mesir ni kalau bulan puasa dia ada nama kemah. Dia buat kemah, nama kemah tu Ma'idatul Rahman.
hidangan Ar-Rahman. Jadi kalau tuan-tuan pergi Mesir pada bulan puasa ni, setiap 500 meter kadang-kadang ataupun 1 kilometer ataupun 100 meter, tuan-tuan akan jumpa tepi jalan tu kemah kain. Jadi siapa yang tak sempat balik rumah ataupun orang yang tak ada tempat nak makan, maka di situ mereka akan letakkan makanan-makanan untuk orang berbuka puasa. Saya pernah sekali pergi ke satu tempat, nama tempat tu Mansurah lah, pergi rumah kawan, sampai-sampai orang dah azan. Arab ni berlari tarik tangan, mari, kita nak buka puasa rumah kawan. Dia tarik, mari. Dia suruh makan, dah azan. Kenapa? Kerana mengambil afdal berbuka puasa awal. Mengambil afdal maknanya cepat buka puasa, bukan cepat itu sebelum azan. Mana azan tu kena buka puasa. Dia ambil afdal itu. Dan jadi di Mesir ada macam tu. Cuma kita dekat Malaysia kita tak buat macam tu, kita buat di masjid di surau. Maka jangan pula nanti ada timbul, ini apa ni moreh-moreh ni, ini tak ada dalam nas, ini bid'ah. Ada je tutup guru dulu buat, dah selesai lama lah. Jadi tidak ada perbalahan apa. Maka jamu orang makan itu pahalanya besar. Sebab itu sebelum diturunkan syariat, maknanya berpuasa ni tuan-tuan, puan-puan, ada syariat. Sebelum diturunkan syariat wajib berpuasa untuk semua orang ni, ada yang dibolehkan tidak berpuasa hanya dengan memberi orang berpuasa makan. Sebelum diturunkan syariat wajib berpuasa ni, maka siapa yang berpuasa, maka orang yang tak nak berpuasa, dia jamu orang makan, maka pahalanya besar. Tetapi selepas daripada itu hukum itu dimansuhkan. Mansuh di situ maknanya semua kena puasa, tapi nak bagi orang makan jalan. Bagilah orang makan, pahalanya besar. Bahkan besok orang yang menjamu orang yang lapar ni, Allah Ta'ala akan memberikan kita minuman daripada syurga, makanan daripada buah-buahan di syurga. Orang yang memberi orang dahaga minum, memberi orang yang lapar makan, apatah lagi memberi orang untuk berbuka puasa. Cuma janganlah dibahaskan, dipertikaikan benda remeh. Oh, ini dah bukan berbuka dah ni, ini dah makan melampau-lampau ni. Melampau-lampau tu atas diri. Orang nak bagi makan, dia nak pahala. Tuan-tuan kalau rasa perut tu besar, makanlah semua. Kalau rasa perut tak besar, makan apa yang kita nak makan, kan? Jadi benda ni tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Habis itu pembaziran macam mana? Pembaziran ni atas diri sendiri lah. Dekat mana-mana pembaziran, dekat rumah masjid juga kadang, kan? Maka kalau kita faham, kita reti akan hukum syarak, maka tidaklah membazir. Ada tempat kita nak salurkan, daripada kita berbuang-buang makanan, maka salurkan dekat tempat mana sesuai. Tak adalah buang dekat tong sampah, tak adalah penuh makanan, kan? Walaupun ada kajian mengatakan berapa puluh persen ke makanan dekat tong sampah yang masih boleh dimakan, maka itu atas diri sendiri. Kalau semua faham hadis, semua faham syariat, maka insya-Allah tak akan berlaku benda-benda macam ni. Baik. Kemudian untuk akhir sekali sebelum saya habis, jadi kita tengok dekat hadis Nabi SAW, maka Nabi kita makan sama ada menggunakan 3 jari lah. Nabi kita makan 3 jari. Maka kenapa 3 jari? Kerana pegang roti. Habis tu Nabi makan roti saja ke? Tak. Nabi juga makan kambing. Kambing bahagian mana? Nabi SAW suka kambing bahagian kaki. Kalau saya dekat Mesir dulu, kalau kaki ni paling sedap buat kawarat. Tuan-tuan tahu kawarat? Tahu kawarat? Kawarat ni kaki kambing, tapi buat sup. Dekat Malaysia kaki kambing orang tak makan, orang buang. Kaki kambing itu dibuang tapak dah, tinggal kaki tu buat sup. Lepas makan tu kan, lambat lagi nak buka ni kan. Lepas makan tu melekat dalam lemak kambing kan. Tapi kalau muda-muda sedap makan, kalau dah berumur tak berapa elok, tapi sedap. Kawarat ni kaki kambing. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaki kambing itu Nabi suka bakar. Bukan Nabi bakar, sahabat bakar. Kerana apa? Kerana kaki kambing ni tempat yang paling senang dan cepat masak, dan rasanya sedap, khasiatnya banyak. Jadi Nabi makan kaki kambing. Tak ada pula dalam masak beria-ria dah, maknanya buat. Cuma janganlah kita katakan pula gulai lemak ni bid'ah, rendang untuk bid'ah. Itu makanan tempat kita. Kita makan cara kita lah. Nak sekali-sekala makanlah cara sunnah, tak ada masalah, kan? Ini dah, maknanya semua tak boleh. Kita kalau orang Melayu dah makan tempoyak, makan je tempoyak.
Nak makan chicken chop, makan chicken chop, tapi jangan menghina makanan kita sendiri. Begitu juga dengan amalan. Amalan kita ni mazhab Syafi'i, pakailah mazhab Syafi'i. Jangan kita membelakangkan mazhab kita sendiri, nak bawa mazhab lain masuk. Boleh faham tuan? Itu contoh, kan? Itu contoh. Baik, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, moga-moga Allah Taala memberkati maknanya perkongsian hadis kita pada pagi ini, dan insya-Allah moga-moga Allah Taala menerima segala amalan kita. Kita tergolong di kalangan orang yang beriman, insya-Allah, dan kita minta Allah Taala ketika mana pintu neraka ditutup dan pintu syurga dibuka seluasnya, kita menjadi tetamu Allah dan kita juga menjadi tetamu syurga, insya-Allah, mudah-mudahan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahad birahmatika ya arhamar rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.